Ya, hentikan keganasan terhadap wanita. Wanita bangun, berani laporkan diri sekira berlakunya keganasan rumah tangga ataupun keganasan kepada anda. Talian kasih ada 15999. Jadi jangan orang kata jangan berdiam diri kerana ini merupakan padah yang besar pada anda dan juga anak-anak anda. Jadi yang akan berbicara berkenaan dengan perkara ini, saya kenalkan bersama dengan saya Dr. Wan Nur Ibtisam Wan Ismail selaku Ketua Pengarah Jabatan Pembangunan Wanita. Assalamualaikum Doktor. Assalamualaikum, terima kasih Sofia. Ya, baik Doktor. 25 November sambutan setiap tahun adalah merupakan sambutan hari menangani keganasan terhadap wanita. Saya kira ini merupakan satu sambutan yang cukup baiklah supaya wanita sedar ini bukanlah satu perkara yang biasa yang perlu kita abaikan. Perlu untuk kita ambil tahu supaya kita melaporkan perkara-perkara yang tidak sepatutnya berlaku kepada wanita. Doktor. Ya. Terima kasih Sofia. Pertama terima kasih kepada RTM kerana sudi menjemput kami, dan ini adalah sempena hari sambutan menangani keganasan terhadap wanita yang disambut di seluruh negara pada 25 November. Itu pada esok hari. Jadi memang kita pun ada program pada esok hari untuk kita bersama-sama menunjukkan solidariti untuk kita menyokong usaha untuk menangani keganasan terhadap wanita ini. Baik, saya kira antara yang lain juga pastinya banyak pengisian yang telah pun dijalankan sebelum kita menyambut sambutan ini pada esok hari. Jadi apa antara pengisian yang telah pun berlangsung dan juga bakal berlangsung nanti, Doktor? Untuk sambutan ini kita bermula awal lagi. Pada 1 November 2023 kita dah bermula kempen untuk menangani keganasan terhadap wanita, dan kita juga telah bermula di peringkat akar umbi, iaitu di setiap negeri di Malaysia kita telah menjalani aktiviti berkaitan dengan keganasan terhadap wanita. Dan kalau hari ini Sofia pun boleh lihat, saya pun memakai baju oren. Oren itu adalah tema. Ini dia temanya. Keganasan terhadap wanita. Itu adalah satu warna yang menunjukkan bahawa ada masa hadapan itu lebih cerah ketika kita menangani keganasan terhadap wanita. Dan pelbagai aktiviti kita buat, kita ada buat untuk memberi penerangan dan kesedaran kepada masyarakat mengenai isu-isu berkaitan keganasan terhadap wanita. Saya kira sebenarnya banyak antara usaha yang telah pun dijalankan oleh kementerian sendiri untuk pastikan bahawa wanita-wanita ini terjaga dalam keadaan baik. Sebab dalam Islam pun mengajar kita untuk melindungi wanita. Betul. Bukan untuk melakukan kekerasan atau keganasan. Jadi apa antara usaha-usaha lain juga untuk yang diberikan kepada wanita khususnya untuk kita berani untuk bersuara dan juga tampil ke hadapan, ceritakan situasi yang sebenar. Doktor. Terima kasih soalan yang bagus daripada Sofia. Sebab yang penting apabila kita nak menangani keganasan terhadap wanita ini, pertamanya kena ada ilmu pengetahuan. Betul. Jadi kita kena tahu apakah hak-hak wanita di sisi perundangan. Sebab itulah yang menjadi asas kepada kita untuk membuat tindakan, untuk membuat laporan dan mengambil tindakan yang sewajarnya. Sebab kadang-kadang ramai yang mengatakan, saya tidak tahu, saya tak nak ke mana, nak buat apa. Jadi kita memberikan penerangan menerusi kita ada program IRIS, iaitu literasi perundangan mengenai hak-hak wanita. Dan selain itu juga apa yang wanita perlukan adalah segi sokongan. Dan kita ada melalui program Matahari, kita memberikan sokongan daripada sudut psikologi. Jadi apabila berlaku keganasan terhadap wanita ini, biasanya emosi wanita akan terganggu. Betul. Dan dari segi ini kita memberikan mereka pengetahuan bagaimana mereka dapat membangunkan dia punya psikososial supaya mereka mempunyai keyakinan diri untuk tampil membuat aduan dan laporan. Dan setakat ini Doktor, bagaimana Doktor melihat tahap kesedaran wanita berkenaan dengan perkara ini? Tahap kesedaran ini sebenarnya kalau kita katakan ramai wanita sebenarnya mungkin dah tahu, tetapi kadang-kadang dia mungkin tidak tahu dengan lebih lanjut bagaimana cara untuk mereka membuat laporan, bagaimana mereka membuat tindakan. Jadi disebab itulah kita sentiasa membuat advokasi mengenai menangani keganasan terhadap ini. Dan juga saya berkongsi di sini, Sofia, kes-kes keganasan terhadap wanita ni di Malaysia masih di tahap membimbangkan. Kalau kita lihat dari sudut data yang dikeluarkan oleh pihak Polis Diraja Malaysia, kes keganasan terhadap wanita yang melibatkan keganasan rumah tangga, jenayah rogol dan gangguan seksual telah mencatatkan sebanyak 9,334 kes pada tahun 2021 dan 8,580 kes pada tahun 2022. Jadi ada sedikit penurunan di situ. Dan kalau kita lihat dari segi data ini juga, lebih 60% adalah kes melibatkan keganasan rumah tangga.
Jadi ini antara perkara yang cukup membimbangkan kita semua lah kan, sebab dia akan memberi kesan kepada keluarga, kepada anak-anak, kepada banyak pihak sebenarnya doktor kan. Jadi antara yang lain juga, apa antara punca yang menyebabkan wanita ini takut untuk membuat aduan, untuk tampil melaporkan perkara ini? Banyak faktor yang memainkan peranan yang mempengaruhi tindakan wanita itu. Pertamanya daripada segi sudut kebergantungan. Mereka ini bergantung daripada segi sudut kewangan. Sekiranya mereka meninggalkan keadaan rumah tangga yang tidak sihat itu tadi, ke mana mereka nak pergi? Nak tinggal di mana? Anak nak letak dekat mana? Jadi kebergantungan. Kedua, malu. Mereka malu untuk memberitahu bahawa mereka ada masalah dalam keluarga itu, untuk membuat laporan. Jadi sepatutnya mereka perlu sedar ini adalah untuk kebaikan mereka sendiri. Sekiranya mereka itu dalam keadaan rumah tangga yang berlaku banyak pergolakan yang tidak sihat, mereka boleh mengambil tindakan yang sebaik mungkin. Jadi itulah yang perlu kita wanita perlu beranilah. Kalau kita lihat rata-rata kebanyakan wanita sekarang bekerjaya. Betul. Dan juga walaupun suri rumah pun melakukan perniagaan, banyak tanggungjawab sebenarnya. Jadi perlu untuk berani tampilkan diri. Sekiranya kalau kita tengok tadi kan promo yang kita kongsikan tadi kan sampai dah lebam-lebam, ada yang sampai masuk hospital. Jadi ini antara perkara yang membimbangkan lah kan. Okey, dan antara yang lain juga apa antara kelainan yang dibawakan untuk sambutan kali ini doktor? Untuk sambutan kali ini, kita memang lebih kepada ke peringkat akar umbi. Maksudnya kita masuk kampung, bersesuaianlah dengan macam tema hari ini. Betul. Karnival Usahawan Dewasa. Jadi kita memang turun ke daerah-daerah untuk kita memberitahu, meningkatkan pengetahuan mereka dan kesedaran mengenai keganasan terhadap wanita itu sendiri. Dan kita juga membuat promosi seperti inilah. Jadi kita dapat berkongsi dengan lebih ramai pendengar dan penonton untuk mengetahui apa itu keganasan terhadap wanita dan tindakan yang perlu diambil. Baik, doktor, selain daripada itu kan, selain daripada mereka mencari ilmu ataupun semua maklumat yang tepat, di mana lagi antara platform-platform yang mereka boleh mendapatkan bantuan ini? Di Jabatan Pemenang Wanita ya, kita menubuhkan sukarelawan yang dipanggil skuad wajah. Dan kelebihan skuad wajah ini, dia adalah bersifat permekasaan dalam komuniti. Di mana katalah kalau mungkin orang mengatakan susah saya nak buat laporan, saya tak tahu nak buat macam mana. Bila dia dalam komuniti, skuad wajah ini dia ada merupakan mata dan telinga masyarakat. Jadi kalau sekiranya mereka melihat, mungkin orang itu sendiri tidak mengadu. Jadi tapi katalah akak pergi pasar sekali, akak tengok ada perempuan yang lebam-lebam. Kita boleh bertanya apakah masalah mereka. Dan mungkin mereka tidak tahu nak menghala ke mana. Jadi skuad wajah dalam komuniti ini, mereka boleh membantu wanita ini untuk membuat laporan. Dan di samping itu juga mereka tadi latih untuk memberi sokongan secara daripada segi psikologinya, emosinya untuk membantu wanita yang menghadapi masalah sebegini. Wow, sebenarnya banyak platform. Sekiranya takut untuk laporkan diri, jangan risau, kita ada skuad juga yang akan menjaga komuniti kita untuk memastikan wanita ini terjaga yang sepatutnya dijaga. Terima kasih saya ucapkan kepada Dr. Wan Nur Ibtisam Wan Ismail, Ketua Pengarah Jabatan Pembangunan Wanita. Terima kasih banyak doktor. Baik, itu dia wanita, berani untuk melaporkan kejadian yang berlaku. Jangan takut-takut, banyak option yang kita ada untuk mendapatkan hak yang sepatutnya kita sebagai isteri ataupun wanita dapatkan hak kita. Baik.